Okey. Okey, kemudian mana sudah? Okey, kaki tangannya orang Melayu. Pegawai Eropah pihakkan memegang jawatan tertentu sahaja. Menteri besar mempunyai peranan penting dalam pentadbiran negeri. So ini dia lain sikit. Okey. Dia punya pegawai takbir yang penting ialah menteri besar. Yang dua yang atas ni ialah setiausaha kerajaan. Tapi yang lain-lain tu masih sama. Di sini dia ada beberapa orang lah pegawai Eropah yang memegang jawatan dalam kerajaan lah. Okey, kemudian Terengganu. Okey, Terengganu ini mereka ada undang-undang sendiri, Terengganu. Johor pun sama. Kamu nampak kan ini undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu. Ini adalah macam mana sistem pentadbiran dari dulu lagi yang dibawa dan tidak boleh diubah. Okey. Undang-undang tersebut menetapkan bahawa perundangan yang dilaksanakan tidak boleh dipindah. Ya, tak boleh tukar apa-apa undang-undang yang dibuat di dalam. Okey. So siapa yang terlibat terlangsung dalam pentadbiran sama, penasihat British dan pembesar tempatan. Okey, tapi di sini dia wujud lagi satu lagi majlis selain daripada ini ialah Jemaah Menteri di Terengganu. Okey, untuk menjalankan pentadbiran kerajaan. Kaki tangannya ialah orang Melayu. Pegawai Eropah pun pihakkan dalam pentadbiran. Maksudnya ada orang Eropah lah yang menjadi kaki tangan kerajaan. Tapi pihakkan. Okey, di Johor. Di Johor ini pentadbirannya adalah berdasarkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. So ini ialah dia punya undang-undang. Okey. Terengganu ada undang-undangnya, Johor ada undang-undangnya. Sultan tidak dibenarkan menyerahkan negeri Johor kepada kuasa asing. Ini sama dengan Kedah. Okey. Sultan kalau sudah tukar sultan pun, sultan yang lemah pun, dia tak boleh serahkan negeri. Sebab kalau termaktub dalam undang-undang ini, siapa-siapa yang jadi sultan tak boleh serahkan Johor kepada kuasa asing. Okey. Kemudian, Majlis Mesyuarat Menteri. Ini dia ada dua majlis. Satu Majlis Mesyuarat Menteri, satu ialah Majlis Mesyuarat Negeri. Okey. Dua-dua ini membantu sultan menjalankan pentadbiran. Pentadbiran dijalankan oleh menteri besar dan setiausaha kerajaan. Ini dua-dua pun ada. Yang terdiri daripada orang Melayu yang menjadi juru cakap kerajaan yang rasmi. Okey. Orang Eropah dan orang Melayu yang berkhidmat dalam perkhidmatan kerajaan Johor dilayan sama taraf. Okey, orang Eropah yang bekerja sebagai kaki tangan dan juga orang Melayu, mereka mempunyai layanan yang sama rata. Okey, sama taraf. Keutamaan diberikan kepada orang Melayu yang berkelayakan bagi memenuhi jawatan dalam pentadbiran kerajaan Johor. Okey. So, 5 ni kamu sudah nampak ya pentadbirannya. Okey. Yang pertama kita nampak Majlis Mesyuarat Negeri. Lepas tu siapa yang terlibat secara langsung dalam pentadbiran. Kaki tangannya ialah siapa. Lepas tu ditadbir oleh siapa. Pegawai takbir utama ialah siapa. So 4 poin ini untuk 5 negeri ini kamu kena ingat. Okey, kena ingat, kamu kena buat catatan. Okey. Okay. So itu yang kedua selepas ni. Okay, next. Okay, next. Apakah kesan daripada negeri Melayu tak bersekutu selepas dia buat NNMTB? Yang pertama ialah cuti umum. Okey, cuti umum. Okay, apabila tanah Melayu merdeka, okay, ketetapan diambil untuk mengekalkan hujung minggu ialah pada hari Ahad. Namun, 5 bekas negeri Melayu bersekutu mengekalkan Jumaat sebagai hari cuti. Okey. Jadi kalau biasanya kita hari Isnin sampai hari Ahad, kita cuti ialah hari Ahad cuti. Okey, Sabtu masih ada orang kerja lagi lah. Tapi untuk 5 buah negeri NNMTB,
mereka mau cuti pada hari Ahad. Ya, ya ke no, mereka nak cuti hari Jumaat. Mereka nak hari Jumaat cuti. So sampai sekarang negeri yang masih kekal akan cuti hari Jumaat ialah apa? Ialah Perlis sudah tak ada, kita tengok lagi. Okey, pada tahun 1994 Johor dan Perlis tukar cuti kepada hari Ahad. Kemudian pada tahun 2014 Johor kembali menjadikan Jumaat sebagai hari cuti. So 5 buah negeri ini hanya Perlis sahaja tukar cuti hari Jumaat itu kepada Ahad. So 4 buah negeri yang lain mereka cuti pada hari Jumaat. Maksudnya mereka akan sekolah pada hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Jumaat mereka akan cuti, Sabtu mereka akan cuti, macam tu. Okey? Faham tak? Kemudian yang lain, yang biasa macam kita Selangor lah, Sabah, Sarawak lah, Pahang lah, kita punya cuti, okey, kita sekolah Isnin sampai Jumaat, lepas tu Sabtu, Ahad kita cuti, kan? Itulah yang menyebabkan cuti kita tidak sama. Okey? Okey, kemudian yang kedua, Askar Timbalan Setia Negeri Johor. Okey, askar ini memang sudah wujud pada pemerintahan Sultan Abu Bakar. Okey, dikenali dengan nama Johor Military Force dan kekal hingga ke hari ini. Ditubuhkan pada tahun 1885 semasa pemerintahan Sultan Ibrahim Ibni Sultan Abu Bakar. Dicadangkan oleh British agar Sultan Abu Bakar memiliki pasukan tentera sendiri bagi melindungi institusi diraja dan negeri Johor. Pada tahun 1906, pasukan Askar Timbalan Setia Negeri terlibat dalam pembarisan sempena ulang tahun Raja di England. Okey, yang ini macam mana nak cakap Okey, Askar Timbalan Setia Negeri Johor ini memang sudah ada dari dulu lagi, tapi sampai sekarang masih ada. Yang 3 dan 4 ini ialah dicadangkan oleh British lah agar Sultan Abu Bakar memiliki satu pasukan tentera. So dia buat yang inilah. Dan yang keempat ni. Pasukan askar ini terlibat dalam pembarisan di England sempena ulang tahun Raja di England. Mereka dijemput. Pasukan ini telah dijemput oleh Raja England pergi ke sana untuk menyambut sempena ulang tahun bersama-sama. Okay? So, pada masa itu mereka memang sangat respect Sultan Abu Bakar. Okay? Mereka baik dengan Sultan Abu Bakar. Okay. So, ini 2 kesan dia. Askar ini sampai sekarang masih ada lagi. Okay. Kemudian, bagaimana dengan perubahan kesan terhadap pentadbiran? 1, 2, 3. 3 ini kamu kena ingat. Ya, kena hafal sebab inilah yang keluar dalam esei. 1, 2, 3. Okey. Apakah perubahan? Okey, yang pertama, dari segi pentadbiran mereka telah membuat pengenalan birokrasi barat. Maksudnya mereka telah menggunakan apa yang ada di negara mereka praktiskan di NNMTB. Yang pertama, pasukan polis diwujudkan. Ya. Yang kedua, mahkamah sivil diperkenalkan. Okay. Yang ketiga, urusan pentadbiran negeri mengamalkan cara barat. Macam orang barat, mereka buat jabatan semua tu, jalan dia punya kerja-kerja buat macam mana ikut cara barat. Okey, jabatan-jabatan baru telah diperkenalkan. Okey, banyak jabatan baru telah diperkenalkan. Lepas tu pegawai British dilantik sebagai pegawai pentadbiran kerajaan. Okey, kemudian yang ke-6, penasihat British menentukan dasar pentadbiran negeri hingga mengurangkan kuasa sultan dan pembesar. Okey. So ini adalah kesan daripada NNMTB lah, apa yang telah berubah. Okey. Yang kedua, macam mana dengan kedudukan sultan? Okey. Sultan
kedudukan sultan tidak berubah, masih lagi dia jadi sultan. Sultan kekal sebagai puncak kuasa dalam pentadbiran negeri. Dia masih lagi duduk di tempat yang paling atas lagi, puncak kuasa. Yang C, sultan mempunyai kuasa terutama dalam agama Islam dan adat istiadat Melayu. Ini masih kekal. Kedudukan pembesar Melayu dikekalkan. Tapi di sini specialnya lagi, pembesar Melayu, kedudukan pembesar Melayu dikekalkan. Okey, kalau yang NNMB, pembesar-pembesar Melayu ini memang semua tidak ada kuasa dah. Okey. Pembesar tidak lagi mengutip cukai, tapi diberikan allowance dan pension. Okey, sebab tugasnya sudah berubah. Tugasnya tidak boleh kutip cukai. Tapi dia bagi kerja lain lah. Bagi kerja lain, dia bagi allowance dan pension. Okey, so ini kedudukan sultan. Yang ini ialah birokrasi barat. Okey, yang ini. Bagaimana dengan sistem pentadbiran tradisional? Ini maksudnya ialah apa yang sultan-sultan buat dari dulu sehinggalah datangnya British. Ya, penerusan. Maksudnya sistem pentadbiran tradisional ini diteruskan. Okey, yang pertama, pembesar Melayu masih lagi peneraja sistem pentadbiran negeri. Maksudnya, selain daripada sultan yang mempunyai kuasa paling besar, turunnya ialah pembesar Melayu. Okey, selepas sultan ialah pembesar Melayu. Kuasa pembesar Melayu ini masih ada. Okey, kemudian B. Peraturan yang terdapat dalam undang-undang tubuh kerajaan diteruskan. Okey, maksudnya undang-undang yang di Terengganu dan di Johor tu, undang-undang semuanya diteruskan, tidak boleh diubah. Okey, kemudian C. Negeri Melayu tidak bersekutu mempunyai sistem perkhidmatan awamnya tersendiri. Ini setiap negeri ini ada sistem perkhidmatannya masing-masing, tidak sama. Sebab dia tidak ada diseragamkan, so tidak sama. Okey, kemudian D. Sistem pentadbiran tradisional seperti sistem jemaah menteri dan majlis negeri dikekalkan. So ini dua lagi masih dikekalkan. Okey, kemudian E. British meminjamkan pegawai daripada perkhidmatan awam, negeri Melayu Bersekutu dan negeri-negeri Selat. Okey, dia meminjam pegawai lah daripada NNMB dan NNS. Okey, F. Kerajaan Kedah mengadakan perjanjian dengan kerajaan British yang mensyaratkan agar semua jawatan perkhidmatan awam hendaklah terdiri daripada pegawai Melayu Kedah. Okey, so ini adalah menteri besar. Semua ini adalah orang yang telah dilantik daripada Kedah, pegawai Melayu Kedah. Okey, so dia letak Raja Ahmad bin Raja Endut, okey, di Perlis. Datuk Wan Muhammad Saman, dia letak di Kedah. Yang ini letak di Kelantan, ini di Terengganu, ini di Johor. Okay. Setiap tempat ada dia punya menteri besar. Okay. So ini tradisional, dia letak semua inilah, ini sistem pentadbiran tradisional. Okay. So kesannya yang ini. Kesan perkembangan Melayu tak bersekutu start daripada cuti dia. Cuti kamu kena ingat. Lepas tu ini, Johor Military Force. Okay. Lepas tu 1, 2, 3. Ini adalah kesan daripada kesan pentadbiran. Okay. Kesan pentadbiran. Perubahan dia. Alright. So itu saja untuk hari ini ya. Kita sudah belajar yang ini, latar belakang. Lepas tu